Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 24 Ramadan 1445 bersama dengan 4424. Orang ni suka benar jenis hangkau pelik-pelik gini. 4424 ni main nak. Kalau tidak puasa ramai akad nikah ini kali kak. Jadi kerja kitanya malam ni malam 25 Ramadan, malam di antara malam-malam yang kita kena kuat, bekerja kuat, syaddul mi'zar kata orang, kata dalam sunnah kan? Maknanya kita kena bersungguh benar untuk mencari Lailatul Qadar. Malam lain kena bersungguh dah, malam ni kena kuat lagi. Gitu ibaratnya. Jangan kata malam lain tak pergi. No, kena pergi. Baik para jemaah sekalian, ayat yang kita baca hari ini insya-Allah ayat 146 148 dari surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat, di mana ayat yang kita akan baca ini insya-Allah 3 ayat menceritakan tentang para nabi dan pengikut-pengikut para nabi yang ikhlas, tetap pendirian, tidak goyah walaupun mereka diancam, dibunuh, diganyang oleh puak kafir, lawan tetap lawan, dan mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Ini doa inilah yang penting dalam hidup kita. Berdoa, minta Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita, beri taufik pada kita, beri hidayah pada kita. Maka ini kewajipan kita umat Islam berdoa. Kemudian Allah SWT janji untuk memberi pahala di dunia dan juga di akhirat. Apalagi kita nak selain daripada janji Allah yang sangat besar kepada kita. Kita akan baca ayat dulu. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surah 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Balik kita kepada terjemahan dan tafsir ayat.
wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Dan berapa ramai dari kalangan nabi-nabi yang terdahulu telah berperang dan disertai oleh ribbiyun. Ribbiyun maknanya pengikut-pengikut dia yang taat, ramai yang taat ikut bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada hak nakah ikut nabi, tak apa, ada yang taat. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mau tunduk kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Tengok munasabah ayat dulu. Munasabatul ayah 5 qablaha. Annahu lamma kana minal mu'minin ma kana yauma Uhud, apa yang telah terjadi kepada orang mukmin pada peperangan Uhud. Wa ataba alaihimullah ma waqa'a minhu, Allah Ta'ala telah tegur mereka dengan apa yang terjadi di kalangan sebahagian mereka. Tinggal tapak, tinggal dia punya kubu pertahanan, berdarah muka Nabi, patah gigi, terlekat dia punya topi besi dia. Puncanya mana? Punca kamu tinggal, kamu tak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu punca. Datang ayat ini, akhbarahum anna tariqa atba' al-anbiya al-mutaqaddimin. Allah nyatakan di sini pengikut-pengikut Nabi zaman dulu, ribbiyun katsir, ramai di kalangan pengikut Nabi yang alaihi wassalam yang ikhlas zaman dulu. As-sabru 'alal jihad, mereka sabar berjihad. Wa tarkul firar, mereka tak lari, tak tinggalkan Nabi mereka. Fa kaifa yaliqu bikum hadzal firar wal inhizam, bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad, ada di kalangan kamu yang lari meninggalkan Nabi di tengah-tengah peperangan Uhud. Allahu akbar. Jadi ayat ni kita kata sentaklah kepada orang masa tu. Umat Nabi dulu tak lari, puakmu lari. Allahu akbar. Ini yang kita bimbang hari ini. Kadang-kadang kita rasa kepenatan lah dalam dakwah ni. Bila kita didik pelajar-pelajar kita, didik anak-anak ni, bila dia keluar daripada pusat pengajian, lain pula yang dia bawa. Nak kata apa? Kita ajar cara sunnahnya, dengan zikir lepas solatnya, zikir perlahan-perlahan mengikut dalam kitab fiqh kita, mengikut dalam sunnah. Boleh mikrofon nyepreh, tak mudah-mudah. Sebab itu yang kita bimbang. Kebimbangan maknanya kesan daripada pengajian itu tidak melekat. Allah Ta'ala tengok di sini, dia sebut belajar daripada ibrah ni. Puak-puak Nabi dulu tak lari, mu ikut Muhammad lari. Subhanallah. Kita pun kena didik kemah-kemah pelajar-pelajar kita ni, jangan bagi lari daripada manhaj. Walaupun sukar, tapi itulah nama dia perjuangan. Nama dia perjuangan. Baik, kita pergi kepada tafsir. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyun. Dalam bacaan ada dua, qatala, ada baca dengan qutila. Beza tu dua tu, qatala dengan qutila. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyun, ai berapa ramai di kalangan nabi-nabi yang terdahulu telah berperang bersama-sama dia, pengikut-pengikut dia yang setia. Qatala maknanya pengikut dia pergi perang sekali. Wa qutila katsirun minhum, ramai di kalangan mereka sudah syahid, mati syahid. Falam yahmil zalika,
mati sebahagian daripada tentera Islam tidak menyebabkan yang hidup lagi nak lari. Tak ada lagi, tidak menyebabkan orang yang masih ada nak tinggal jihad takut mati. Ada riwayat kata qutila, ai berapa ramai nabi yang telah dibunuh dan juga pengikut-pengikut dia terbunuh, tapi yang masih hidup tidak lari. Di ayat ini ada kesimpulan yang ayat kita baca semalam. Ayat wa ma Muhammadun illa rasul, ayat 144. Allah SWT bagi tahu kepada kita Muhammad ni seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul. Dia kalau dia mati, nabi lain juga sudah wafat. Kenapa kamu mau lari? Ini kita kena letak itu. Kenapa kamu mau lari? Jangan lari. Maka Allah kata fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, tidak lemah mereka, tidak goyah pendirian mereka. Bahasa budak-budak sekarang, tidak koyak dia punya kedudukan daripada berjihad pada jalan Allah. Walaupun mereka dipukul, ada di kalangan sahabat-sahabat mereka yang telah gugur syahid, mereka sendiri disakiti, ada yang luka-luka, ada yang patah-patah, tapi mereka tidak lemah untuk terus berjuang. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Tengok dia terjemah apa, da'ufu, dan mereka tidak lemah tenaga. Mana da'if ni lemah dia punya tenaga. Wa mastakanu, dan tidak lemah dia punya pendirian. Ini kita kena dalam perjuangan ni, kita kena ada dua-dua. Lemah tenaga, lemah pendirian. Lemah tenaga, lemah pendirian, berat. Ai inna qulubahum lam tad'af, hati mereka tidak lemah. Wa azaimahum lan talin, semangat mereka tidak luntur. Wa quwahum lam takhir, kekuatan mereka tidak padam. Dengan sebab apa? Dengan sebab ujian yang menimpa mereka, mereka tidak mudah lari. Maka kata di para ulama tadabbur, dia kata beza apa di antara dha'fun wahnun. Tengok dalam ayat itu Allah sebut wa ma fama wahanu wa ma dha'fu. Dikata kalau dhaif ni lemah dari sudut fizikal, lemah dari sudut fizikal. Tapi kalau wahan, tuai kuat, makan nasi 5 pinggan tak habis, penakut. Itu dia panggil wahan. Wa ma wahanu. Ingatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, selagi akan datang puak-puak kafir ni ganyang umat Islam di akhir zaman nanti, umat Islam akan diganyang oleh puak kafir. Kal akalati, seperti orang makan hidangan, duduk makan makannya di atas hidangan dia. Ingat dah? Mana hadisnya? Seperti orang makan hidangan. Ni, tengok ni hadis. Yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuq. Nabi kata selagi akan datang orang-orang kafir serang kamu, ganyang kamu dari segenap sudut. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang makan boleh makan hidangan depan dia. Depan kita ada ikan, ada ayam, ada budu, ada ulam, boleh lenyek belakang perang. Nak makan apa? Boleh. Sahabat terkejut. Qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma izin. Sikit ke orang Islam masa tu? Sikit ke bilangan? Qala antum yawma izin katsir. Nabi SAW bagi tahu, la, bilangan masa tu ramai, bilion, juta-juta bilangan. Walakin takunu rusak ka rusak isail, tapi nilai kamu seperti buih di air. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, Allah Ta'ala cabut perasaan gerung daripada hati musuh kamu. Orang kafir tengok kita, relax lah.
Sekali dia buat salah, kita boikot 3-4 hari, token sudah minta maaf, sudah minta ampun, beres. Hari ni meriah balik dia punya kedai, mudah koyak. Ni tak ada. Jadi orang kafir dah mula bangkit, berani. Sebab apa? Allah Ta'ala hilang, campur dalam hati umat Islam al-wahan. Ni waw ha nun, al-wahan. Gapo dia wahan? Wahan ni, Nabi tanya, orang tanya, wa maluhan, penyakit apa ni, bahaya ni, siapa mereka orang kafir boleh ganyang kita, boleh main-main kita ni? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tulis penyakit ni, penyakit bahaya lah ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia, benci kepada kematian, takut mati. Ni punca penyakit besar. Hadzal hadis rawahu Sauban, akhrajahu Imam Ahmad fil Musnad, sanaduhu hasan. Jadi tengok dalam ayat tu kata la fama wahnu wama dha'fu. Lemah jiwa dia, tak lemah, tak takut mati, tidak cinta dunia, dan tubuh badan juga tidak dhaif. Ni kita ni kadang-kadang tubuh lemah tapi biar jiwa kuat. Ada ramai pejuang-pejuang Islam ini tubuh dia OKU dia. Ni minta maaf dah sahabat saya ni. Waktu tuan pergi ke satu negeri baru ni, sahabat kita ni dia tak ada giat. Dia kalau dia nak berjalan, penyakit apa dia ni? Syafahullah wa ayan. Tak apa kalau dia dengar, dia suka ni. Kalau dia nak jalan duduk sini, dia kena fokus ke dia depan tu. Dia akan jalan, siapa duduk depan tepuh. Lepas belum habis. Siapa tepat baru dia berhenti. Tapi waktu kita bawa barang, bawa Quran, bawa nak pergi tolong orang apa ni banjir di Selatan Tai, dia semangat nak pikul Quran lagi. Kata mau berjalan pun tak ada giar macam mana. Dia kata, kita kata Allah, lemah fizikal tidak menghalang seorang untuk berjuang menyampaikan kebenaran. Yang kita jadi takutnya penyakit wahan. Makan 5 pinggan tak cukup, segala tempat dia boleh pergi belakang, kecuali cinta dunia yang menyebabkan dia takut pada kematian, takut pada perjuangan. Ini yang kita bimbang. Allahu Akbar. Kita Allah Ta'ala beri sedikit ujian, lutut tak apa jadi, jalan lemah. Tapi untuk nak berdakwah, insya-Allah kata orang heret kaki pergi, tak akan pergi. Jangan. Yang kita bimbang hari ni, tubuh sihat, nak jual tak juga. Ni asabahumul wahan. Hak kita takut masa zaman Covid dulu, penyakit Wuhan, WAUHN. Hak tu mari daripada China, hak tu metah. Kata orang ada vaksin, boleh lepas. Masa itulah. Ini penyakit Wuhan ni, kalau kena hak ni berat. Jadi Allah Ta'ala nafikan pengikut para nabi yang betul-betul pejuang Islam yang betul. Fama wahanu wama dha'fu. 2, wamastakanu, tidak koyak dengan kekuatan orang kafir, kita lawan. Jadi umat Islam bersatulah hati. Mereka berlakon nak minta maaf ke apa, itu hak dia. Tapi umat Islam tetap jangan koyak. Kita tetap dengan pendirian kita, jauhkan membeli di kedai-kedai orang-orang yang menghina Islam, hina Allah, hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan anak orang Islam yang tolong buat berkonten tak betul kalu di bulan Ramadan ni, boikot juga barang-barang mereka, biar dia reti, biar dia kena langit itu tinggi kata orang, biar dia tahu adab dengan Islam, adab dengan orang Islam. Ramadan ke tak Ramadan ke, derhaka kepada Allah Ta'ala ni semuanya satu perkara yang susah. Baik, kita balik pada tafsir. Itu ayat dia panggil tafsir selingan. Yang pentingnya kata ulama dua ni mutaradif, wahanu, dha'ufu, semua tu lemah belaka. Asalnya lemah. Sama ada lemah jiwa atau lemah fizikal. Dua-dua sekali. Tak ada. Allah tak nafikan. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat kita ni ajar kepada kita jangan tunduk kepada orang kafir. Baik, sebagai pejuang Islam,
tanda ni pelajar. Sebagai pejuang Islam, bagaimana cara kita nak mencari keampunan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana cara kita untuk meraih nasrum minallah, pertolongan dari Allah? Bagaimana? Tengok ayat 147. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa perjuangan. Tulis pelajar. Ini doa orang soleh zaman dulu. Ini doa yang dibaca oleh para sahabat Nabi. Inilah doa yang kita kena baca sampai bila-bila. Tulis itu, doa mohon sabat alal haq. Doa mohon tidak gentar dengan sebarang cabaran. Doa agar tidak lari dari perjuangan. Ini doa. Dan doa ini juga memohon apa? Memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, Rabbana ghafir lana. Tulis. Nombor 1, ya Allah, ampunlah dosa kami. Ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami. Kita ni kadang-kadang boros, membazir, banyak benda-benda yang karut-marut ada. Yang ketiga, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah tapak perdirian kami dalam perjuangan, sama ada tapak kaki sungguh tak lari, ataupun tapak yang bertapak dalam hati tidak tinggalkan perjuangan. Berapa tu? 3. Yang keempat, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. 4 doa. Apa munasabah ayat ini? Munasabah ayat ini, anna Allah Ta'ala lamma zakara ma kana alaihi ribbiyun. Dalam ayat lepas Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ribbiyun, pengikut-pengikut para nabi dulu, minal jaladi was sabri, tetap pendirian, sabar, tidak koyak, tidak lari, wa adamil wahni wal istiqanah, tidak mudah tunduk kepada musuh-musuh Islam, wa zalika kulluhu minal af'alin nafsaniyah. Ini daripada permohonan dari sudut kejiwaan, jiwa kuat yang zahir kesan dia ke atas anggota. Dia panggil bila jiwa tu kuat, kesan ke atas anggota. Kemudian Allah Ta'ala nyata di sini, zakara makan minal inabah. Kalau kita nak jadi hamba yang betul-betul berjuang Islam, jangan lupa 4 perkara ini. Yang pertama, istighfar, banyak-banyak minta ampun, sebab dengan sebab dosa terhalangnya pertolongan Allah. Wal tija ilallah biddu'a, kita banyak memohon kepada Allah Ta'ala dengan berdoa. Apa doa yang diajar? Kalau boleh doa ni, comel yang benar ni, doa yang diajar oleh Allah sendiri. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mula di situ, mula di kalimat Rabbana. Ni pelajar-pelajar kita ni yang pandai buat poster, tolong ambil ayat ni, buat poster, nanti kita sebarkan ke dalam kumpulan kita ni. Sebab sekarang ni mudah sangat koyak orang Islam hari ni. Penyakit wahan mudah sangat menimpa kat atas kita, maka yang menyebabkan kita perlu kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ingat itu dia panggil. Maka doa dia ni yang pertama, walam yakul ladar ribbiyun. Pokok ribi ini dia berdoa pada Allah SWT. Yang pertama, minta maghfirah. Apa sebab kita minta ampun dulu? Dalam fawaid nanti kita akan cerita kenapa kena minta ampun dulu. Sebab bila kita minta ampun, Allah sayang kepada kita, Allah tak marah kepada kita. Ketika itulah permohonan kita
mustajabnya doa bermula di situ. Tapi kalau kita tengah bergeloman dengan dosa, bergeloman dengan maksiat, minta ampun, Allah kata mat'amhu haram, makannya dia haram, pakaian dia haram, ghuzziya bil haram, dimakan benda haram, anna yustajab, bagaimana Tuhan nak perkenankan doa. Jadi bermula dengan nak mustajab doa, sebagaimana dikatakan atib mat'amak, baikkan makan minummu, tustajab da'watu, Allah Ta'ala perkenankan doa. Jadi kita mula dengan istighfar. Bila minta ampun, minta istighfar daripada dosa-dosa yang lepas. Wa israfana fi amrina, dan beberapa melampau kami dalam beberapa tindakan kami ni, banyak benda hak tak kena ya Rabbi, minta ampun. Kita ni banyak kadang-kadang salah langkah, kata sumbang langkah tak betul, nak buat benda baik tapi tak kena. Ini masalah. Allahu Akbar. Ataupun terjebak dengan benda-benda kita rasa molek tapi tak molek di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan. Yang ketiga, wasabbit aqdamana, tetapkan hati kami ketika bertemu dengan musuh, jangan lari. Tak kiralah kaki sungguh, kaki berjalan tapak kaki ni, ataupun kaki di sini dengan makna pendirian. Kita kata tak bergerak. Orang Kelantan kata tak gogek. Ni bahasa beduk lah ni. Dah. Kemah kita punya istiqamah ni tak gogek. Tak gogek maknanya tidak berganjak. Kita duduk atas landasan sunnah ini tidak berganjak. Itu penting. Yang keempat, wansurna 'alal qaumil kafirin, kita minta Allah Taala bantu kita untuk mengalahkan puak kafir, sama ada kalah secara fizikal bertempur, atau kalah dari segi hujah, ataupun kalah dari segi image. Ini kita kena tak. Jadi hari ni tengok, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bangkit, umat Islam bangkit satu hati, tak mau membeli barang-barang dari kedai-kedai yang ada kaitan dengan penjahat-penjahat ni, Zionis ke, penghina Islam ke apa benda. Keluar dalam berita syarikat ni rugi bilion, bukannya ribu-ribu, bilion rugi. Kedai kopi hak kita tak kenal tuan, muncul tuan dia, jangan boikot kedai kami. Tengok baru kena, ni tokia dia apek ni rupanya. Dia kata apa? Itu baru ni, kalau kita betul-betul perjuangan kita kuat, sebenarnya memang kuat dah orang Islam ni. Tapi godaan syaitan tu lebih kuat lagi. Peluang untuk kita menyatukan saf umat Islam ada peluang. Tapi itulah, sama ada orang kafir yang menyekat atau munafik yang menyekat, yang memporak-perandakan kesatuan ummah, memang tak boleh lari. Jadi kita perbetulkan niat kita, perbetulkan perjalanan kita, insya-Allah orang Islam wama dha'ufu wama fama wahanu wama dha'ufu wama stakan, insya-Allah. Doa. Bila kita berdoa dengan penuh ikhlas, apa akan jadi? Tengok ayat seterusnya. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia, kemenangan. Ada kalanya kita menang dalam Badar, menang dalam banyak lagi peperangan, kita menang, dan nama yang harum dan pahala di akhirat yang sebaik-baiknya, nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala sayang kepada orang kita, orang buat baik. Apakah munasabah ayat? Munasabah ayat ini, Anna Allah Ta'ala lamma atamma sana, Allah Ta'ala dah puji sikap Rabbiyun, pengikut-pengikut para Nabi yang sabar, yang sabat, dan bagaimana cara mereka berdoa. Dengan doa itulah menyebabkan mereka mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ayat 148 ini Allah nyatakan, bila kamu cukup syarat dengan istighfar,
dengan taubat, ikut Quran, ikut sunnah, berdoa sentiasa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri balasan di dunia dengan kemenangan, dengan ketenangan, dan dengan nama-nama yang baik. Orang akan kenang sampai bila-bila. Alhamdulillah. Itu dia panggil busyra ajilah. Boleh? Busyra ajilah maknanya khabar gembira yang segera diberi, kita nampak kemenangan. Dan wa husna thawabil akhirah, ini yang besar sekali, pahala di akhirat itu yang besar. Itu munasabah ayat. Adapun tafsir, fa'atahumullah ay inna Allah ta'ala qad manahahum bifadlihi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang Islam ini dengan limpah kurnianya pahala di dunia seperti an-nas 'alal a'da, kita menang lawan musuh, wazzaf bil ghanaim, orang Islam dapat mengambil harta-harta ghanimah yang banyak, dan di akhirat esok Allah Ta'ala akan janji kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami orang yang tetap pendirian, tidak wahan, tidak dhaif, tidak koyak dengan orang kafir, dan kita sentiasa duduk di atas landasan Islam bersama dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang yang ikut manhaj sunnah Nabi ni tenang hidup, sebab manhaj dia jelas. Kalau hang tak ikut manhaj ni pelik-pelik mari. Pelik, orang kafir boleh masuk syurga, macam-macam lah, nak panggil orang kafir pun tak boleh dah. Tapi pengikut ni, pentaksub dia panggil, bukan pengikut, pentaksub ni backup, bela juga pandangan Tok Syekh dia walaupun pelik dia punya pandangan. Backup dia panggil. Jadi kita jangan duduk backup lah benda-benda tak betul. Kita backup benda betul sudahlah. Jadi ustaz-ustaz pun nyatakan pendirian lah berdasarkan kitab, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir ayat Tuhan kata wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala suka kepada muhsin. Apa dia muhsin? Orang yang baik itu iaitu orang yang ikut Nabi, ikut Allah, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi muhsin fi ibadati, dalam ibadat kita ikut sunnah, dalam muamalah kita dengan makhluk, berakhlak mulia kita, ikut apa yang sepatutnya. Ni kita kadang-kadang baik dengan Allah, tak baik dengan manusia, tak boleh. Ada orang ni kuat ibadat tapi mulut dia lazim, suka mengata korang, suka tak jadi. Ini kita kena belajarlah ilmu baik dengan manusia, baik juga dengan Allah Azza wa Jalla, baik dengan Nabi sallallahu, dengan apa? Dengan kita ikut sunnah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tamatlah tafsir kita secara ringkas-ringkas. Kita berpindah kepada mencari faedah. Faedah yang pertama, tulis. Faedah yang pertama. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Berapa ramai di kalangan nabi-nabi bersama pengikut-pengikut dia yang tetap pendirian. Kata ulama tadabbur, at-ta'assi biman madha min salihil umam. Ayat ini menggalakkan kita supaya mengikut jejak langkah, mengambil suri tauladan daripada sikap orang-orang soleh di zaman dulu. Maknanya kita kata tak ada orang dulu baik, tak. Orang dulu baik, orang kemudian pun masih lagi boleh jadi baik. Jangan kata kita dekat nak kiamat dah tak baik, tak. Selagi adanya orang beriman pada Allah di dunia ini, selagi itulah ada orang baik. Cuma nak banding kita dengan generasi sahabat tak samalah. Tetapi kita baik untuk label kita, baik untuk zaman kita.
Jadi setiap zaman tu maknanya kita tengok uruf lah, suasana lah. Uruf zaman kita ni orang baik setara mana, orang tak baik setara mana. Ni kita kena ikut situ. Allahu Akbar. Tanda. Masih lagi dalam faedah yang pertama, poin yang kedua, anna min turuqit tasyyi' ala syai'. Di antara cara kita nak menggalakkan orang, memberi motivasi orang supaya semangat bekerja, semangat berjuang, iaitulah kita sebut contoh-contoh ikon-ikon mujahidin, pejuang-pejuang, para pendakwah zaman dulu. Sebab itulah salah satu daripada penguat iman, penguat semangat, kita baca sirah salafus salih. Semalam kita baca sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi saat yang begitu gawat, saat kewafatan Nabi SAW. Ingat tak? Sini lepas malam baru. Itu sikap. Baca Sayyidina Abu Bakar, lembut orang, tegas. Kita baca sirah Umar, tegas, kuat, berani, gedebek, tapi tidak terbelah. Jadi ada, setiap orang itu ada. Kita baca sikap Umar bin Abdul Aziz bila dia jadi khalifah, bertukar watak daripada seorang gubernur yang jangok lawa menjadi khalifah yang zuhud. Macam-macam lah kita tengok hari ni. Alhamdulillah, itu dia panggil belajar sirah salaf ini, memberi galakan kepada kita untuk menjadi orang yang baik seperti mereka. Orang yang baik seperti mereka. Nak jadi orang baik kena begitulah. Allahu Akbar. Isu yang kedua, oleh nombor 2. Salah satu daripada sikap mereka, fama wahanu lima asabahum wa ma dha'ufu wa mastakan. Mereka ni tetap pendirian. Ini penting. Dia kata orang mukmin mesti ada sikap yang besar, dia punya kedudukan. Jangan lemah dari sudut jiwanya, jangan lemah dari sudut fizikal. Maknanya sikap kita ni kena kuat, kena tegas. Bila nak berdepan dengan musuh, kita kena kuat. Mari orang Islam lembek ya. Orang Kelantan kata loleh-loleh ya dia. Tak jadi. Orang akan tengok apa dia tu orang Islam ni karut. Jadi Allah Ta'ala sebut 3 perkara tadi. Wa fama wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Semua ni sifat-sifat hampir sama tapi lain dia punya makna. Wahan dalam hati, penakut. Dha'ufu, lemah fizikal. Istakanu, tak ada pendirian. Jadi ini semua ni tidak ada bagi pejuang-pejuang Islam, tidak ada sikap yang mudah koyak seperti ini. Jadi kita kena pejuang, kita ni bagi orang Islam mesti kuat. Kalau kita ambil satu ketetapan untuk lawan puak kafir, lawanlah. Jangan mudah duduk tu. Kafir tahu ni dekat orang nak berhari raya ni, kalau orang tak masuk kedai dia lu lembek, cepat-cepat pergi minta maaf weh. Allahu Akbar. Kita tak nak ulah panjang tajuk ni, takut jadi lain macam. Baiklah, yang ketiga, sifat yang ketiga, Allah Ta'ala ajar kita orang beriman mesti merendah diri, tawaduk, tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Ta'ala mula doa Rabbana ighfir lana. Jadi 4 permohonan ni para jemaah sekalian mesti ada. Jadi tuan-tuan ambil lah doa ni, baca. Di samping kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita juga kena berdoa kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi ketika kita sedang menghadapi saat kegawatan. Umat Islam hari ini diganyang di bumi Palestin, di Gaza. Kenapa kita tak berdoa? Sehari dua ni kita di Malaysia, berita-berita yang tidak menggembirakan, iaitulah dia panggil El Nino. El Nino kan ni. Hok panas ni.
Panas. Ni ada 2-3 daerah di kapal kita ni, dia panggil stroke haba apa ni, panas. Jangan duk main tengah. Dah lah puasa, main tengah panas pula. Jangan main. Maka doa, tuan-tuan jangan lupa imam tarawih, imam kunut, witir, kunut subuh, kunut, mana-mana dalam doa selit di situ, selain daripada kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan dua ibu bapa kita daripada api neraka, kita kena doa juga kepada sahabat di Palestin, dan kita doa juga Allahumma aghithna, ya Allah turunlah hujan rahmat, supaya takungan air yang semakin kering sekarang ni pulih balik. Tuan-tuan jangan rasa sedap, tak apa, kawasan lain ni orang duk perli ni buat gambar kartun, balik Kelantan raya ni tak boleh mandi, tak ada air lah, macam-macam. Bila anda tengok, saya kata pelukis-pelukis kartun, Allah SWT ni maha kaya, memperli negeri kita gini, raya ni boleh jadi negeri dia langsung tak ada air. Kita tak doa, saya tak doa di bulan Ramadan, tapi biar reti bahasa, jangan hina kami di negeri yang macam-macam orang duk kata kita. Kita bukan tak masuk negeri kita, kita kesian kepada orang yang perli main, duk main ke benda-benda macam ni. Kita kata Allah Ta'ala maha kaya. Baru ni dia perli banjir, tiba-tiba di kawasan dia banjir. Ni perli tak ada air pula. Apa kalau pecah air raya ni, tak mandi buatmu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah kata hari itu silih berganti. Kita perli orang ni, boleh jadi esok orang perli kita. Ingat masing-masing berdoa. Kalau di tempat kita hujan turun, di kawasan lain tak turun, kita doakan untuk saudara kita. Allahumma aghithna, ya Allah turunlah hujan di tempat sahabat-sahabat kita yang kering. Sekarang ni sudah kering kontang, banyak empangan-empangan yang dikatakan kritikal. Dah berlalu sebulan ni air akan kering. Doa pada Allah SWT. Jangan main perli-perli. Dengan perli tak turun hujan, turun bala ada. Kalau nak suruh turun hujan, kita turun dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hei, perli orang puasa-puasa ni deh, boleh cari nyakit belakang tu, nak cari nyakit. Nantilah kita tengok berita air raya ni, kapur siapa tak ada air, perli lagi orang lain. Allahu Akbar. Baiklah, Allahu Akbar. Dalam ayat ini, tengok ni ayat ni nombor 4, tukar nombor 4 dah. Nombor 4, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi anna wa tsabbit aqdamana. Tengok kenapa Allah Ta'ala mula dengan istighfar dan taubat dulu dalam doa. Taqdimut taubah, tulis ini ilmu tadabbur kita ni. Taqdimut taubah wal istighfar fi du'a indan nawaibi wal mihan. Maknanya walaupun kita dalam susah setara mana, bala bencana setara mana, banjir ke, kemarau ke apa benda, kita kena mula dengan doa kita, mula dengan istighfar, mula dengan taubat. Lish? Kenapa? Sebab semua bala yang berlaku atas dunia ni bizunubil insan, dengan sebab dosa manusia. Dengan sebab dosa lah turun. Maka pasal itulah bila kita rasa kita berdosa, kita mula dengan apa? Kita mula dengan berdoa. Bila kita berdoa, kita minta ampun, minta istighfar. Bila Allah SWT sayang kepada kita, Allah Ta'ala tidak murka kepada kita, kata ketika itulah datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dia panggil tartib mantiki, susunan. Tengok susunan cara ayat Tuhan ajar kita berdoa ni pun mula dengan betul dia. Rabbi ghafirli wali walidayya, minta ampun, minta maaf. Baru kita minta, ya Allah berilah kepada aku sekian-sekian. Kita mula dengan itu dulu. Diceritakan Sayyidina Umar berlaku kemarau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Berlaku kemarau di zaman Sayyidina Umar. Umar panggil orang nak minta hujan. Waktu berdoa, Umar ada minta ampun ya. Rabbi ghafir lana, ya Allah ghafir lana, tub alaina, ya Allah ampunkan dosa kami, terimalah taubat kami. Waktu dia ceramah pun minta ampun, minta maaf, istighfar banyak-banyak. Dia tak minta hujan. Tak kata ya Allah turunlah hujan.
Jadi sudah solat, orang mari cuik Umar. Tuan Khalifah terlupa kau dalam doa tadi. Dia kata lupa apa? Tuan tak minta hujan. Kita berdoa hari ni, kita berkumpul nak minta hujan, tapi Tuan tak minta hujan. Umar suka. Umar kata, aku tahu sebab hujan turun. Hujan tak turun tu kenapa? Sebab dosa kita. Bila kita minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maksiat-maksiat yang dibuat telah ditinggalkan, ketika itulah Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Umar kata, aku tahu kunci turun hujan duduk di mana, sebab tu aku tak minta hujan, aku buka kunci. Ini fiqh Umar, dia panggil fiqh doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita hari ni minta hujan. Nah, pasal tu orang nak minta hujan ni, kalau boleh dia puasa, istighfar banyak-banyak, baru kita pergi minta hujan. Jadi kita ni bulan Ramadan, bulan puasa, ambillah peluang. Imam-imam di dalam doa-doa kita, kunut-kunut kita tu, masukkan, selitkan minta hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sejukkan bumi Malaysia ini dengan rahmatnya, insya-Allah. Ini dia panggil menarik perbahasan, mana ada tak menariknya. Yang terakhir, tulis yang kelima, Allah Ta'ala sebut ayat yang terakhir kita baca, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah Ta'ala janji, isyarah. Kenapa satu ulama kata Allah janji nak beri dua-dua pahala, dunia dan akhirat. Tapi timbul lagi soalan, kenapa dia mula dengan dunia dulu? Fa'ata sawabad dunya, pahala akhirat. Dia kata isyaratun ila khiffati sya'ni dunya. Nak ceritanya dunia ni simple je, dunia ni kecil je. Tuhan kata aku bagi, bila mu sakit, aku hilang sakit, habislah cerita. Kalau sakit juga pun mati, selesai masalah. Tapi sawabil akhirah ni sangat penting. Bila kita bangkit daripada kubur dalam keadaan huru-hara, kita bangkit, panjang cerita. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut di sini ayat sawabad dunya, aku beri pahala dunia dan aku beri pahala akhirat. Sebab itulah dia kata pahala dunia itu tanda Allah Ta'ala kabul segera. Kita nampak bila kita dalam kesusahan, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hilang susahan, nampak lalu Tuhan kabul. Hak akhirat tu insya-Allah janji Allah Ta'ala, apa dia janji? Ud'uni astajib lakum. Mu doa, aku perkenankan doa. Jadi Allah Ta'ala perkenankan doa, kita tak nampak di akhirat sebab kita belum mati. Tapi kalau Tuhan perkenankan doa kita untuk kebahagiaan dunia, di sinilah dipanggil busyra ajilah. Tadi saya sebut busyra ajilah, khabar gembira. Allah Ta'ala beri, kita rasa doa kita Allah kabul. Tuhan kata alhamdulillah. Kita semua ni mustajab doa ke tidak? Ni kita semua ni mustajab ke tidak? Mustajab. Abu Anas tahu mana mustajab? Kita doa daripada bulan Rajab lagi nak sampai bulan Ramadan. Hari ni siapa tu siapa? Sampai sudah 24 Ramadan dah kita ni. Tu maknanya Tuhan mustajab doa kita, tak mati. Hak lain-lain tak terima lagi tu. Terima dah. Cuma kita tak nampak lagi Tuhan nak bagi bila. Jadi jangan duduk. Jangan mudah koyak kata budak-budak sekarang. Sangat penting dalam ilmu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tamat ayat kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 149 dalam siri yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Ini sikap pokok kafir terhadap orang Islam. Sikap orang kafir terhadap orang Islam ni cukup berbahaya. Allahu akbar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, hari ini iklan kita pada pagi ini, kita nak siapkan sebuah dewan. Dengar, tulis ni pelajar. Nak siap sebuah dewan. Dia panggil dewan terbuka, tempat anak-anak kita belajar di Ma'had Muhammadi Perempuan di Kota Baru ni. Ma'had Muhammadi Perempuan ni, dia perlu pada sebuah dewan untuk anak-anak perempuan. Jadi anak tengok gambar anak-anak kita duduk ngaji tu, kalau perhimpunan pagi ni tengah panas lah, tengah hujan lah. Jadi kita duduk jemur anak perempuan orang ni nyaya. Dah, kalau hak gelak dah kat kau curah jadi
tidak ceria. Jadi untuk menceriakan tempat pengajian anak-anak kita ni, insya-Allah tulis nombor akaun dia, ambil nombor akaun. Nombor akaun dia Bank Islam 03 03 60 10 177131. Panjang nombor Bank Islam. Kalau bank lain pendek sikit. Tulis nombor ni 030 360 101 77131. Tulis dah 030 360 101 77131. Tambung pembangunan Mahad Muhammadi Perempuan. Dia Mahad Muhammadi dulu ya. Lepas tu bila ramai berdoa, anak-anak kita ni dia pisah laki-laki perempuan. Yang ni yang semua perempuan saja. Yang laki-lakinya cikgu dia ya, laki-laki. Kalau tidak senang. Saya pun pilih letak anak perempuan saya sini sebab dia semua pelajar perempuan, dia tidak campur. Jadi atas nama apa ni, sebahagian daripada ibu bapa yang prihatin dengan sekolah ni dan juga sebahagian daripada alumni dia, maka kita tolong war-warkan projek ini. Projek ni besar, dekat 2 juta jugalah. Yang pentingnya tuan-tuan ambil nombor akaun ni. Malam ni malam 25, malam 27, malam 20, bubuh lah. Terus jangan tak. Yang pentingnya masuk nombor akaun ni biar cukup, insya-Allah. Ingat nombor akaun, ingat Ramadan, ingat dia punya infak. Biiznillah azza wa jalla. Semalam mana ada istihar projek besar kita nak buat masjid dakwah di Wakayama. Jangan lupa nombor akaun dia Maybank. Dia ada orang kata apa bank harimau, dalam muka gambar rimau kat depan tu. Tak salah kita, tapi nama dia Maybank. Tapi kalau tengok logo dia harimau, nombor dia 5621 0669 8737. Pakat masuklah kau, insya-Allah. Semalam sahabat kita di Osaka bagi tahu ni sehari dua ni syahadah yang ke-86 orang Jepun akan Islam di pusat Islam kita. InsyaAllah di Wakayama nanti pun berduyun-duyun Jepun akan masuk Islam di pusat dakwah kita ni. Biiznillah azza wa jalla. Simpan nombor akaun. Simpan nombor akaun. Malam-malam 10 akhir ni kira bubuh akaun, jangan lupa. Jangan lupa. Dan apa dia ni? Nombor akaun Pondok Sengaria pun jangan lupa juga. Tak, dia kata duduk jajah hak orang, dia tak ada. InsyaAllah esok kita jajah kita pula. Baiklah para jemaah sekalian, jazakumullahu khairah, barakallahu fikum wa fi ilmikum wa fi ahlikum. Allah Ta'ala lah berkat kita semua. Allah Ta'ala, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dawi arhamina wa wal huqud alaina minan nar. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.